Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada hari Jumaat ini penuh berkat, penuh rahmat, 13 Mei 12 Syawal. Dan pastinya hari ini banyak perkongsian yang akan kami bawakan. Anda akan terus bersama saya Fatin Ahmad Yusof dan juga Farin Ahmad yang serba ungu pada hari ini. Baik, terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Dan seperti mana yang Fatin katakan, satu lagi topik menarik yang kami akan kongsikan bersama dengan anda. Saya kadang-kadang bila bulan Syawal itu Ramadan, kita kata berapa Ramadan. Ini 12 Syawal. Saya pasti ramai di antara kita masih lagi di dalam mood berhari raya. Apatah lagi, esok adalah boleh dikatakan sebagai hujung minggu pertama di bulan Syawal. Jadi pasti ramai yang ingin memenuhi jemputan rumah terbuka dan sebagainya. Tapi dikala kita bersukaria, tetapi ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh kongsikan dan ingatkan kepada mereka di luar sana, terutamanya para ibu bapa. Betul, para ibu bapa yang mana kita saksikan yang dilaporkan berkenaan dengan penyakit HFMD. Di Selangor sahaja kini mencatatkan 6,748 kes HFMD. Dan kalau mengikut kepada statistik tersebut, 4% daripadanya dimasukkan ke hospital bagi tujuan pemantauan, dan buat masa ini terdapat 118 kluster HFMD dilaporkan dengan 95% daripadanya melibatkan kluster di taska atau tadika serta pusat jagaan harian. Dan pasti antara orang ataupun ibu yang mungkin risau sebenarnya juga Fatin dan saya. Betul. Kerana anak-anak kita memang dihantar ke pusat-pusat jagaan seperti ini. Dan yang mana dimaklumkan oleh Datuk Dr. Syahri juga, baru-baru ini kita rayakan Aidilfitri, ramai yang balik kampung. Jadi taska dan juga pusat-pusat jagaan ni tutup. Jadi ada sedikit penurunan lah untuk penyakit HFMD. Apa pun kita kena terus jaga diri, jaga anak-anak kita tu untuk kita lebih, orang kata, berwaspada lah. Betul. Baik. Dan kalau itu juga sebenarnya sekarang ini kami di Wanita Hari ini tak ketinggalan untuk berkongsi kemeriahan dan semangat atlet-atlet negara kontijen Malaysia di Sukan C di Hanoi. Dan selain daripada kami ingin mengucapkan selamat berjaya, kita juga ingin mengucapkan tahniah kepada Malaysia. Yang mana Persekutuan Sukan C SEAGF semalam memilih Malaysia sebagai tuan rumah edisi ke-34 Sukan C pada tahun 2027 ni. Majlis Olimpik Malaysia MOM dah maklumkanlah berkenaan dengan perkara ini. Dan ini merupakan kali ke-7 negara kita diberikan tanggungjawab untuk menjadi tuan rumah sejak kali pertama pada 1965. Dan kalau kita lihat, pemilihan Malaysia ini dibuat 10 tahun selepas Kuala Lumpur menganjurkan Sukan C terakhir pada 2017. Yang menyaksikan kontijen negara muncul juara keseluruhan dengan pencapaian terbaik 145 pingat emas, 92 perak dan juga 86 gangsa. Harapnya kejayaan-kejayaan ini dapat diteruskanlah untuk masa kita jadi tuan rumah nanti. Dia seronok ni 2027 tak sabar-sabar ni. Kalau Fatin kalau nak masuk, acara apa kalau ni? Saya lomba lari? Bukanlah, saya renang berirama. Cita-cita tinggi. Okey, itu setakat gurauan kita untuk terus menceriakan pada hari Jumaat ini. Baik, untuk kita terus ke topik kita sebentar saja lagi. Apa kata kita saksikan terlebih dahulu TikTok menarik ini? Cuba kita saksikan. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Aku yang dulu engkau sayangi. Ini ada satu terkini soalan daripada seorang perempuan isteri lah. Dia tanya, Pak Uti, kalau suami ni jenis tak cakap, diam je. Macam mana Kalau kami suruh, marah. Jadi macam mana kau tak suruh, macam mana tak tahu dia diam. Macam ini. Oh, laki tu kau jangan suruh. Tapi kami tak tolong. Sebab bila kau suruh, bermakna dia tu orang bawahan. Dia pekerja. Budak-budak. Disuruh. Yang suruh tu orang besar lah. Kalau disuruh, mana dia rasa dia macam budak-budak. Dia tak dikagumi. Oleh itu, minta tolong. Kalau minta tolong, insya-Allah dia rasa dia bos. Orang bawah minta tolong kat dia. Dia pakar dia bilang tu, minta tolong. Dia tolong. Itu lepas. Kalau tolong dia buat. Sayang, saya tahu saya salah, saya minta maaf. Sayang, saya tahu saya salah, saya minta maaf. Sayang, saya tahu saya salah.
Saya minta maaf. Okey. Awak bila nak minta maaf dengan saya ni? Minta maaf perempuan Nampak? selalunya betul. Tapi dalam cerita tu saya tak cakap. Tapi betul tahu. Okey, perempuan susah nak salah. Tapi tak tahu. Okey, tapi apa yang menarik daripada kompilasi tadi sebenarnya ada berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu hilangkah rasa hormat. Saya percaya kerana ianya dibincangkan pada ini cukup menarik apabila kita dah 2 tahun PKP, duduk di rumah dan supaya menghadap wajah suami dan isteri setiap hari. Dan bukan itu saja, sekarang kita baru saja beraya dan sebagainya. Banyak isu-isu seperti ini, macam bila orang tengok kata isteri lebih tinggi daripada suami, isteri kadang di hadapan orang seolah-olah tidak menghormati suami. Begitu juga dengan suami terhadap isteri sebenarnya. Betul, kedua-dua pihak sebenarnya kan. Adakah puncanya disebabkan kedudukan isteri itu memain peranan untuk dia terhakis rasa hormat kepada suami, ataupun disebabkan kuasa yang mana dimiliki suami untuk terus menghormati suami dan sebagainya, suami ni boleh mengambil kesempatan untuk hilang rasa hormat kepada isteri. Dan ada kalanya seperti mana yang tadi abang kita tadi kan kongsikan kepada kita, kadang-kadang penggunaan perkataan, saya setuju sangat tu. penggunaan ayat dan sebagainya, dan mungkin juga adakah perubahan zaman dan generasi yang menjadikan seolah-olah keadaan ini seolah-olah sudah menjadi kebiasaan. Betul. Jadi kepada anda, kalau ada sebarang komen dan juga pendapat, kami perlukannya, insya-Allah kami akan bacakan, kongsikan di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3, dan juga jangan lupa untuk follow atau DM saja kami di WHI TV3. Banyak lagi perkongsian kami bersama dengan dua tetamu yang mempunyai pengalaman lama dalam perkahwinan ni. Kejap lagi kita akan bersama dengan mereka. Sebelum tu kita mencuri rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kita ada Iffah Wanita Hari Ini. Hari Ini. Kenapa abang perlu marah dan sampai macam tu sekali? Elok sangat ke perangai macam tu? Orang datang dengan niat baik nak tolong. Kalau tak nak terima, tak perlu, biada. Ni janganlah bela sangat Adam tu lah. Jangan sampai abang halang ni daripada jumpa dengan Adam tu pula. Halang jumpa Adam. Abang, Sophie masih lagi tak boleh fokus dengan kerja. Okey? Kontrak semua siapa nak buat? Sudah cari lawyer lain? Ke abang nak Mia berhenti kerja? Kalau perlu berhenti, Mia berhenti je. Senang cerita. Banyak sangat ke duit abang nak tanggung Mia? Mia cakap apa ni? Oh, maknanya bila abang dah susah sekarang ni, Mia dah tak sanggup nak hidup dengan abang macam tu? Abang buang ego abang tu dulu, baru Mia akan jawab. Jika kau fahami hatiku, ya selamanya. Ya, pergi mana? Mia dah balik rumah. Apa ni? Tak payah habis nak buat perangai ni. Bukan Mia yang buat perangai, tapi abang. Abang tertekan sebenarnya dengan Mia. Jadi abang tenangkan hati abang tu puas-puas. Lepas ni tak payah nak tengok muka Mia. Dan Mia dah tak larat lah nak gaduh dengan abang. Pergilah. Pergi mana Mia nak. Sebab orang bijak pandai macam Mia ni memang tak reti nak hormat suami. Jika kau fahami hatiku yang selalu setia mencintaimu, biar badai datang melanda. Itu dia tadi antara perkongsian berkenaan dengan topik kita hari ini, 7 hari mencintaiku 3. Mungkin ada sedikit sebanyak yang ada kena-mengena juga yang untuk mereka penonton di rumah kan, boleh kaitkan dengan kehidupan lagi-lagi raya ni. Sebelum raya masa Syawal, masa Ramadan tu okey, baik dengan pasangan. Bila dah naik Syawal ni dah keluar dah macam-macam. Sebelum Syawal pun dah kelahi dah. Ada. Nak balik kampung siapa? Betul. Nak beraya ke benda. Betul awak Maknanya memangnya situasi benar-benar berlaku. Betul. Kita tak nafikan. Dan hari ini kita nak kongsikan dengan penonton berkenaan dengan topik terhakisnya rasa hormat. Dan seperti mana saya dah katakan pada sebelum kita berehat tadi, ada tamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan Iffah Razia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantiknya. Apa khabar semuanya? Apa khabar dia? Semuanya. Apa khabar Fatih, cantik ni dia. Terima kasih, Ya Allah, comel betul. Saya baru first time tengok dia ni. Ya, ya ke? Ni adalah Maya. Hari pun bertambah segak. Alhamdulillah. Walaupun uban-uban dia ada, dia tak touch up highlight ke apa semua. Tetap dia handsome lah. Handsome Malaya lah. Alhamdulillah. Tekan lah jawatan Terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf saya dan batin. Iffah Razia seorang isteri, seorang wanita berkarier, seorang usahawan hebat. Dan tidak ketinggalan juga bersama kita pada hari ini Cik Saiful Bahri yang telah pun bersedia dalam talian. Apa khabar Cik Saiful? Selamat Hari Raya Mak Zai Batin. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Selamat Hari Raya 4 Fa hari ni. Wow. Fatin Fa full. Kenapa I full? Cik Saiful. Full. Tapi saya nampak kehebatan Puan Ifa Raziah setelah tamat Expo Ramadan baru-baru ni. Wow. Terima kasih. Berseri kan. Maklumlah Toki Farm Fair memang macam ni. Okey. Baik Fatin, apa kata kita beri peluang untuk Cik Saiful membuka bicara kita pada hari ini dan tentang hilangkah rasa hormat. Secara ringkasnya kami dah bersembang santai sebentar saya tadi tentang isu yang kita nak kupas ni, tapi daripada pandangan Cik Saiful sendiri tentang hilangkah rasa hormat di kalangan pasangan ini. Bagaimana? Silakan Cik Saiful. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton wanita hari ini. Alhamdulillah. Topik kita hari ini bab kata si Farin tadi, punca-punca ataupun hilangnya rasa hormat di antara pasangan sama ada isteri kepada suami dan sebagainya. Baik, apa yang saya nak katakan di sini adalah perkara pertama yang mungkin yang biasa-biasa tu kita dah biasa dengar. Tetapi saya nak bawa yang perkara pertama yang saya nak bincangkan pada hari ini adalah yang pertama ni adalah mungkin disebabkan keserasian roh yang mungkin dah tak ada. Tu yang bila saya sebut keserasian roh dah, tapi kebingungan kan. So baik, dia sebenarnya apa yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan roh seseorang itu dia tidak serasi. So maksudnya pertama kali saya jumpa Farin Ahmad sebagai contoh, walaupun tak pernah jumpa sebelum ni, tapi bila saya tengok muka dia tenang, elok, handsome, kacak kan. So saya seolah macam dah 10 tahun boleh berkenalan dengan dia. Menang boleh besar kawan Farin hari ni. Kan. Tapi ada juga orang yang kita jumpa pertama kali kita tak ngam, tak serasi dan sebagainya. Begitu juga di dalam rumah tangga. Ada kalanya walaupun kita hidup bertahun-tahun. Tetapi apabila ni yang penting ni, apabila amalan seseorang itu yang mempengaruhi hati dan juga roh individu tersebut yang menyebabkan ada kalanya dulu boleh serasi tapi sekarang dah tak boleh nak serasi. Sebab apa? Sebab masing-masing ada membawa amalan ataupun gaya hidup yang tersendiri. Maaf ya. Keserasian roh juga adalah menjadi faktor ataupun yang mempengaruhi ini adalah disebabkan oleh, ada kalanya adalah disebabkan oleh perasaan dan persepsi. So yes, perasaan apa? Contoh paling mudah, gaji aku ni sebagai isteri ni lebih besar daripada suami aku tau. Contoh. Maka situasi tersebut dia akan mempengaruhi persepsi sebagai seorang isteri untuk menghilangkan orang kata apa, rasa hormatnya sedikit kepada sang suami. Memang tak dapat dinafikan di luar sana. Ramai isteri yang lebih berkorbannya dan berbanding dengan suami. Tapi hati-hati ianya akan dipengaruhi oleh amalan seseorang tersebut supaya hatinya tidak takabur ataupun sombong dengan pengorbanan yang lebih tersebut. Sebab apabila tak dikawal, tak diteliti, tak dibendung perasaan tersebut dengan amalan-amalan yang baik, maka dia akan menjadi satu sifat kesombongan yang merasakan bahawa diri dia mungkin dah tak perlukan bantuan daripada suami, dah tak perlukan pengorbanan daripada pasangan dan sebagainya. Ini yang dikatakan bahawa keserasian roh itu dah mula tiada ataupun dah mula merenggang akibat daripada hati dan juga amalan individu tersebut. Baik. Itu kita dah cerita punca dan masalahnya. Betul. Tadi kalau apa yang dikongsikan oleh Cik Saiful kan, hati, amalan dan juga kalau kita tahu kedudukan wanita. Kalau kita melihat kepada Ifa Raziah sendiri, kedudukan artis, pelakon, seorang isteri. Kan kita tahu macam mana sebenarnya kita nak seimbangkan. Kita ni isteri tapi kita nak kena hormat juga suami. Tapi kita ada segala-galanya. Ada tak pernah kata-kata ataupun menyakat daripada orang luar yang macam katakan, oh Kak Ifa ni orang kata Queen control. Bukan queen control. Memberi segala-galanya. Jadi boleh ada peluang untuk hilang rasa hormat tu. Terima kasih Fatin, soalan dia sangat bagus bagus sangat, suka sangat. Dan apa kata dengan Cik Saiful tadi, kita kena tengok roh kan. Macam saya selalu masuk roh. Masuk roh boleh menjadi. Biasanya saya. Okey, berbalik pada soalan Cik Fatin tadi, saya tak nafikan masyarakat akan pandang saya sebagai seorang isteri, seorang selebriti, seorang entrepreneur juga. Mungkin mereka menganggap saya ni
ada segelintir golongan yang macam ni. Okey, mungkin ada rasa hilang hormat pada suami. Macam kes saya berbeza dengan kehidupan orang lain. Bezanya saya, orang lain pergi kerja, saya duduk rumah. Orang lain cuti, saya bekerja. Orang lain tidur, saya bekerja. Kehidupan saya agak berbeza dengan kehidupan orang lain. Jadi tak sama. Macam saya pula, suami saya berada sentiasa dengan saya 24 jam di belakang saya. Dan suami saya selalu menyokong. Dan suami saya tidak mahu ke depan. Dia yang menjadi mastermind kepada saya supaya saya lebih menonjol ke hadapan. Spotlight tu lebih kepada saya. Dia tak nak spotlight untuk kepada dia. Jadi apa tindakan saya, apa yang saya lakukan adalah atas arahan dia saya bertindak. Sebenarnya. Okay. Itu yang membezakan saya dengan orang lain. Saya tak sama. Cara kehidupan saya, cara pekerjaan saya tak sama dengan orang lain. Jadi tidak ada kat situ isu tidak ada timbulnya rasa tidak hormat pada suami. Sebab apa yang saya buat adalah restu pada suami saya. Betul. Dan arahan pada suami saya. Nak kena cakap apa, nak kena buat apa, penampilan macam mana. Semua suami saya yang menjaga saya. Jadi tidak ada isu, mungkin pandangan masyarakat tu mungkin dia kata, Ifaz kan dah lain pada dulu kan. Mungkin dia dah macam kalau dengan suami ni dah hilang rasa hormat dah. Tak, dia tetap suami saya. Walaupun saya ke mana pun rasa hormat tu tetap ada. Pergaduhan manja-manja tu biasalah kadang-kadang rumah tangga asam garam. Tetapi akan diselesaikan dengan cara yang berhemah yang baik. Itu je. Tapi ini yang kita kata supaya orang tak tahu kehidupan kita. Di depan tabirnya dia itu lain. Yang mereka lihat. Di belakangnya mereka tidak orang kata tak nampak tidak tahu. Okey, tapi saya nak tambah sikit. Tadi Cik Saifah ada sebutkan tentang terbawa-bawa apabila kelihatannya macam seolah kita yang cari duit, kita yang lebih orang kata ligat kan dan sebagainya, ke depan dan sebagainya. Tetapi bagaimana Ifaz sendiri menjaga untuk sentiasa menjaga batas, menjaga sentiasa hormat pada suami dan tidak terbawa-bawa dengan status yang orang nampak di luar sana tu. Terima kasih Farhin. Sebab apa? Orang memang betul. Orang nampak saya lah ke depan, saya nak cari duit, saya lah segala-gala. Tapi sebenarnya kena ingat juga rezeki itu adalah rezeki pada suami saya juga. Yang Allah bagi itu rezeki anak-anak saya juga. Mungkin rezeki itu diberikan melalui saya, tetapi itu adalah rezeki suami dan anak-anak saya. Dan orang lain juga yang di sekeliling saya, dengan family saya. Jadi bila saya ke depan tu, suami saya bukan tak nak ke depan. Dia kata, tak apa, I nak you aja yang menonjol. Biar orang nampak you. Biar you yang ke depan. I di belakang you. Maknanya saya ni berjaya kerana di belakang saya adalah suami saya. Support sistem yang bagus. Itu sebenarnya. Berjayanya seorang suami, di belakangnya adalah seorang isteri. Begitu. Tapi saya terbaliklah. Itu sebab saya bersyukur sebab suami saya memang menjadi seorang manager saya juga. Itu berbezanya saya dengan orang lain. Mungkin orang lain tu isteri dia bekerja dalam sektor bidang yang lain. Berbeza. Dan suami isteri dia lain. Tapi saya bersama suami bersama-sama. Kami makan tidur bersama, bangun tidur bersama. Semua bersama-samalah. Ini bermakna Ifaz sentiasa menghargai suami dan sebagainya. Tapi mungkin situasi yang berbeza bagi mereka punya karier yang berbeza dan kemudian isteri merasakan mereka lebih daripada suami. Ini berbeza-beza mengikut juga rumah tangga masing-masing. Tak apa, kita dah dengar apa yang Ifaz Razia dan juga Cik Saiful kongsikan. Kita dengar juga apa kata rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Penyebab tahkis dia rasa kurang hormat antara pasangan. Daripada pendapat saya lah, salah satu puncanya maybe disebabkan oleh pasangan yang tak pandai mengawal emosi. Contohnya dia seorang yang panas baran, walaupun dia seorang yang cepat naik tangan. So masalah ni kalau dibiar berlarutan memang akan menyebabkan ataupun jadi punca kepada hilangnya rasa hormat terhadap pasangan tersebut. Perasaan cinta ni dia akan terhakis kalau kita tak ada usaha untuk setiap hari buat benda yang pasangan kita suka, menggembirakan hati dia dan juga menghormati dia. Kita kena tengok dalam jangka masa panjang. Kalau orang yang tengok jangka masa pendek, dia akan cepat bosan. Ada masalah sikit, dia rasa macam nak cari lain lah, tak sayang lah. Tetapi jika orang tu melihat dalam jangka masa panjang, ingin tua bersama-sama, ingin mati bersama-sama, wah, datanglah segala halangan di sepanjang perjalanan hidup ni, kita rasa kecil aja. Pada pendapat saya, apa yang boleh menyebabkan terhakisnya rasa hormat dalam rumah tangga ni adalah disebabkan oleh ego. Contohlah macam bila isteri dia kerja lebih gaji dia daripada suami, kadang-kadang suami ni rasa tercabar. Dan juga kadang-kadang isteri itu sendiri dia macam rasa dia yang mendominasikan rumah tangga tu. Kiranya macam semua yang dia tanggung. So
suami kena ikut cakap dia. Macam pandangan sebenarnya daripada rata-rata di luar sana, dan ini ada di Facebook kita ni, daripada Natirah Muhammad Yusof. Ini menarik. Ini menarik. Hilangnya rasa hormat terhadap pasangan kerana hati terluka dengan sikap pasangan dan pasangan itu sendiri tidak cuba untuk mengubati hati pasangannya. Selain daripada itu, pasangan yang mengambil ringan urusan dengan agama membuatkan hilang rasa hormat. Oh, ini Cik Saiful memang kena komen berkenaan dengan apa yang dikongsikan oleh Natirah ni. Ini macam seolah-olah mempertikaikan ataupun memsoalkan tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing bila masing-masing ada jangkaan ataupun expectation tapi tak buat, jadi makin lama makin hilang, terhakis rasa hormat tu. Cik Saiful. Okey, terima kasih Farin juga Fatin. Saya memang bagus apa yang dikatakan oleh Cik Natirah tadi. Cuma saya nak kaitkan sikit je dengan apa yang Kak Ifah sebutkan tadi, iaitu dia kena faham konsep rezeki itu adalah kita hanyalah postman. So yang menyampaikan, tetapi yang memberikan adalah Tuhan, dan mungkin kitalah yang dipilih untuk menyampaikan rezeki tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh Cik Natirah di dalam komen di dalam Facebook tersebut benar. Benda itu saya masukkan di dalam perkara kedua yang menyebabkan punca hilangnya rasa hormat mengikut kajian lapangan saya sebagai seorang isteri kepada suami ataupun suami kepada isteri ini apabila pengabaian tanggungjawab. Kata si Fahrin tadi, kan? Kita do expect pasangan kita buat macam ni. Kita do expect bangun pagi-pagi, Fahrin ya. Sebagai seorang suami, suami Fatin merasakan bahawa isteri aku akan masakkan roti canai, nasi lemak, ayam. Wow, hebat. Tetapi benda tu tidak berlaku. Baik, bila pengabaian tanggungjawab, ini perkara yang paling utama. Bila pengabaian tanggungjawab daripada pasangan, apa yang diharapkan dia tidak perolehi, maka dekat situ dia akan menjatuhkan expectation dia ataupun orang kata apa, pengharapan dia kepada pasangan tersebut. Dan yang lebih tak kesampaian. Sebab bila saya sebut tanggungjawab ni, dia merangkumi dua, iaitu aspek zahir dan juga batin. Ramai orang hari ini hanya sebut pasal zahir saja, tentang duit dapur, duit belanja rumah, tentang tanggungjawab dan sebagainya, baju raya dan sebagainya, kan. Tetapi mereka lupa. Sebab tu Natirah kata tadi apa? Pengisian dari sudut bab rohani. So itu sangat penting. Sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, kalian menjadi tanggungjawab, menjadi kewajipan, bukan sahaja memenuhi zahir keperluan seorang isteri, tetapi juga batinnya, ilmunya, perasaannya, emosinya untuk dididik, dibentuk dan diasuh. Dan of course, kita adalah model ataupun contoh kepada mereka. Jangan jadi seperti ketam yang suruh anaknya berjalan. So kalau kita tidak membetulkan, tidak beramal dengan sesuatu amalan yang baik, dan kita mengharapkan pasangan isteri untuk beramal dengan amalan yang baik tersebut sedangkan kita tidak melakukannya, maka itu adalah satu perbuatan yang saya rasa sangat zalim kepada pasangan anda. So of course, bila mana tingkah lakunya baik, akhlaknya baik, maka tanggungjawabnya sebagai seorang suami, sebab topik ini adalah wanita hari ini. Saya tak boleh lebih-lebih, Fahrin, untuk mengutuk golongan wanita. Awas dengar tu, awas. Kita sama-sama. Ada orang sini wanita, jaga-jaga Dan sebenarnya mengikut kajian saya, wanita sangat tertarik kepada pasangannya seandainya suami itu pandai menghormati ibu bapa ataupun keluarganya, dirinya dan juga anak-anaknya. So begitulah sebaliknya juga sebagai seorang suami, dia juga sangat menghormati dan juga sangat respect kepada seorang isteri seandainya isterinya itu mampu untuk memberi orang kata apa, satu tanggungjawab yang baik kepada ibu bapanya, keluarganya dan juga anak-anaknya. So topik nombor 2 yang paling utama untuk mengadakan rasa orang kata apa, penghargaan ataupun respect ataupun orang kata apa, tak hilang rasa penghormatan pasangan adalah adakan tanggungjawab, mainkan tanggungjawab itu sebaik yang mungkin, jangan abaikan. Maksudnya rasa hormat, bawah dia tu ada orang kata tanggungjawab, pengisian rohani pasangan suami isteri dan baru contoh-contoh kepada anak-anak. Baik, saya sempat menjengah-jengah ni juga ni ada daripada penonton kita di Facebook, iaitu Mastura Abdul Ghani. Terhakisnya rasa hormat, perasaan yang terluka yang tak dapat dibendung boleh membawa perbalahan yang berpanjangan. Oleh itu salah seorang kena beralah dan meminta maaf, tak nak berpanjangan, merajuk hati. Betul, sekiranya saya nak buat kerja yang tak sempat buat, abang tolong, dengan senang hati dia buat.
Dan kalau kita lihat juga, ini bukan queen control atas dasar tolong-menolong bersama. Saya faham konsep dia tu kan. Maksudnya kita bekerja dalam satu pasukan lah keluarga kita tu untuk kita meringankan beban suami dan juga isteri. Pernah tak Kak Ifarazia sendiri berdepan dengan masalah ini, bergaduh tapi tahu macam mana kita nak uruskan, sebab orang luar tak tahu apa masalah keluarga kita. Jadi kita yang dengan suami kita peranan masing-masing tu macam mana? Pernah bergaduh depan orang tak? Pasal bila bergaduh depan orang kadang-kadang itu membuat orang hilang rasa hormat pada kita. Pada pasangan tu. Orang akan create lagi cerita macam-macam. Betul. Kan. Jadi macam bagi pandangan saya dengan soalan tu, sebenarnya kita ni suami isteri kena main peranan. Kita createkan cara hidup kita tu macam mana. Cara kita menyelesaikan masalah kita tu macam mana. Jadi tak perlu hiraukan pandangan orang lain pun sebenarnya. Yang nak menjalankan kehidupan suami isteri adalah kita bersama pasangan kita. Jadi kita yang menentukan cara macam mana kita nak membentuk rumah tangga kita tu. Sebagai orang yang dah lama berumah tangga kan. Saya boleh bagi sedikit nasihat. Tak lama lah, baru je 18 tahun. Kan? Alhamdulillah. Umur saya tu. Jadi 18 tahun tu kan mesti ada macam-macam lah kan, macam tadi Farin tanya pernah tak bergaduh dengan depan-depan orang kan. Macam saya teamwork, saya bekerja dengan suami saya dalam satu company pun, saya sebagai CEO, suami saya sebagai COO. Dalam company lagi satu dia sebagai CFO, dia menjaga semua. Jadi memang kita bergaduh-gaduh pun pasal kerja, tapi dia balik ke rumah tangga, dia adalah suami saya. Walaupun pangkat saya tu lebih pada dia. Betul. Kerana ikutkan status saya. Itu di pejabat. Tempat kerja. Tempat kerja. Walaupun macam mana pun, kalau tak betul, saya dengan tim saya akan bersama-sama selesaikan masalah tu. Tapi di rumah, apa-apa dia adalah king. Suami saya tetap king. Saya kat rumah saya tak banyak bercakap. Suami saya yang menguruskan segala-galanya. Betul. Sebab kat luar, saya dah banyak bercakap. Tadi kat rumah saya senyap. Kita kena pergi rumah Ifarazia lah. Kita tahulah macam mana. Jadi saya ni orang bercakap di rumah. Staf-staf saya tahulah. Suami saya yang ini. Dia yang king apa semua. Saya ikutlah. Okey, you kena buat ni. Okey. Tapi dia tak suruh I buat apa-apa. Dia suruh I baring aje. Berehatlah. Berehat aja. Itulah macam mana suami saya. Sebab kehidupan saya nak cakap bandingkan dengan orang lain, memang berbeza. Memang tak sama situasi dia. Pekerjaan kita pun tak sama. Jadi susah saya nak bandingkan kehidupan saya tu dengan orang lain. Jangan cara ni dah saya dapat jelaskan. Betul. Jadi Ifarazia memilih untuk memikirkan berkaitan dengan keluarga sendiri. Orang nak cakap apa, cakaplah. Tapi kita tahu sejauh mana suami kita kita yang tahu sendiri. Betul. Kan, bagaimana nak mengatur. Okey, Cik Saiful, saya nak bagi satu soalan yang cukup menarik dan mungkin mencabar. Tadi kita dah sebut. Sentiasa mencabar. Kerana apa? Okey, kadang-kadang tadi kita dah sebut tentang jangkaan. Kadang-kadang pasangan suami isteri ni sebelum berkahwin, sesudah berkahwin, dia ada jangkaan tahu. Suami mesti buat macam ni. Isteri mesti buat macam ni. Sedangkan setiap insan tu berbeza-beza. Isteri mesti hormat aku macam ni, suami mesti hormat aku macam ni. Okey, dalam pada masa yang sama juga, secara fitrahnya kalau kita tengok, sememangnya isteri perlu menghormati suami. Tapi bagaimana pula peranan suami dalam menghormati isteri? Silakan Cik Saiful. Okey, terima kasih. Mencabar soalan tu. Bagaimana peranan suami tu nak bagi isteri tu hormat kepada dia kan? Baik. Dia macam inilah Farin. Tentang soalan tadi tu, memang betul. Ramai pasangan yang dia ada persepsi dia tersendiri terhadap pasangan dia sebelum berkahwin. Tetapi selepas berkahwin, mungkin apa yang dipersepsikan tu hanya mungkin 60-70% sahaja yang mengenai. Baik, langkah yang paling asas, yang paling utama untuk menjawab soalan Farin tadi kepada semua yang ada kat luar sana, termasuk saya yang bercakap pada hari ini, bersyukur. Dengan syukur baru kita akan tahu erti bahawa maksudnya kita tahu tentang kelebihan kekurangan tersebut. InsyaAllah kita syukur terlebih dahulu. Kemudian bila mana kita bersyukur tersebut, barulah kita akan meredakan apa yang ada yang sebelum ini yang mungkin kita nak tapi tak dapat dan sebagainya. Slow-slow insya-Allah dia akan datang secara perlahan-lahan. Baik. Bukan berarti bila saya sebut tentang syukur ni kita kena berlapang dada sehingga kita tidak membawa sebarang perubahan dan sebagainya. Tak. Maksud saya di sini adalah bila mana suami memberi satu perbuatan ataupun tindakan yang dikagumi oleh sang isteri. So sebagai contohnya, suami memberi penghargaan kepada pengorbanan isteri. Itu paling mudah lah tu. Contoh, isteri pandai masak telur masak kicap. So suami hargai
Contoh. Sedap tu. Kan? So, tapi dengan nampak kecil penghargaan sang suami kepada isteri akibat daripada syukur yang ada dalam dia, alhamdulillah aku kahwin dengan dia, bayar mahal, rupanya pandai dia masak kicap kan. So, Fatin pandai tu. Fatin lebih lagi. So, dengan syukur tersebut, sang isteri melihat, yes, kekurangan itu, tetapi suami memperlihatkan model yang baik, iaitu syukur walaupun kekurangan isteri tersebut di bahagian yang itu, dan insya-Allah dengan sedikit pengorbanan yang suami berikan tersebut, maka akan mendatangkan respect sang isteri kepada suami, kerana apa? Suami boleh menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Baik, apa yang saya nak bagi tahu Farin dan juga rakan-rakan yang ada di sana, Fatin juga Fatin, tentang saya lihat komen-komen di Facebook dan sebagainya yang banyak mengatakan bahawa isu tentang berkaitan dengan hati yang terluka. Kan? Bagaimana nak timbulkan, bagaimana nak naikkan rasa hormat seandainya hati ni dia hancur, lebuh dan sebagainya. Baik, dan kebanyakan wanita-wanita yang di luar sana, dia sangat mengharapkan sang suami datang kepada dia untuk meminta maaf. Cuma saya nak bagi tahu, wahai wanita-wanita, kalau itulah harapan yang kalian inginkan, memang sukar untuk lelaki lakukan. So kenapa? Sebab lelaki sukar untuk meminta maaf, tetapi mudah untuk memaafkan. Dengan secara wanita mudah untuk meminta maaf, tetapi sukar untuk melupakan. Itu bahaya, Cik Saiful. Itu bahaya. Setuju? Setuju? Sangat setuju. Sebab itu bila komen-komen yang timbul tu kebanyakan daripada isteri yang mengatakan bahawa hati ni susah untuk dirawat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia mudah untuk meminta maaf, tetapi untuk melupakan adalah sangat sukar untuk wanita. Kerana itu adalah hati seorang wanita berbanding dengan lelaki. So, orang perempuan kena faham satu je. Lelaki kalau dia maafkan sesuatu tersebut, dia bagi seiring kepala pun dah mencukupi. Okey, settle. Okey, settle tu mana settle kan? Betul. Simbolik bagi orang lelaki. Dan nak dapat lelaki yang pergi datang melutut, yang maafkan abang, minta ampun sangat-sangat, boleh mungkin Fahrin Ahmad dalam 1000 orang. Kalau drama. Kalau realitinya, kalau realiti ni Fatin kan suami saya lambat lagi. Tapi dia ada cara dia dengan body language dia. Betul. So itu antara tips lah, yang saya nak share kepada wanita-wanita di sana supaya hati itu tak terus terluka. Okey, itu secara keseluruhannya kita dah fahamkan berkenaan dengan peranan masing-masing. Ifah Razia sebenarnya setuju atau tidak, ataupun adakah hormat tu dia berlandaskan juga kasih sayang yang melampau, dia akan rasa hormat. Kalau dah kurang, rasa dia dah ada fokus benda lain, jadi hilanglah rasa hormat tu. Sebenarnya kita dengan pasangan kita ni kena ada saling melengkapi kelemahan masing-masing. Kalau kekurangan seorang isteri ni, suami melengkapkan. Kalau kekurangan seorang suami ni, isteri melengkapkan. Jadi kat situ takkan ada timbul rasa kurang hormat ke, rasa kau lebih aku lebih. Selalunya yang tercabar ni sang suami lah. Bila tengok isteri tu melebihi daripada wang gaji dia ada harta yang banyak, dia ada pangkat yang besar, dia akan rasa tercabar. Sebenarnya fitrah lah benda tu. Lelaki. Lelaki kan, ego dia rasa tercabar. Mungkin daripada family, tengok kau, isteri kau dia lebih daripada kau. Ada yang macam ni, orang-orang pandangan masyarakat di luar kan. Sedangkan dalam rumah tangga dia tak apa-apa, okey je. Suami dia merestui pengorbanan isteri dia. Dia tahu isteri dia buat begitu, pergi berkejaya begitu kerana untuk keluarga. Berbalik kepada konsep postman tadi tu. Betul. Itu koreknya. Jadi kita sekarang penting jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita yang menghidupkan rumah tangga kita, keluarga kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Kita yang buat perjalanan hidup kita ni sampai ke mana. Kalau ada apa-apa masalah sekalipun, terasa hati dan sebagainya, komunikasi dan selesaikan. Selesaikan secara baik. Okey, baik. Kalaulah ikutkan hati kami sebenarnya, kalau boleh kita nak bersembang lebih panjang lagi kerana banyak pengisian yang boleh kongsikan, tetapi apa-apa pun sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita di atas talian video, Cik Muhammad Saiful Batri Osman. Terima kasih Cik Saiful bersama kita pada hari ini. Ringkas, padat tapi pengisian cukup menarik, dan juga di studio bersama dengan Ifah Razia. Terima kasih pada bersama kita pada hari ini. Tapi sebelum saya nak pensan dulu boleh tak? Belum lagi. Penting lah. Mungkin ada sebarang pesan akhir. Tips je. Ini macam nak berlakon drama, ada drama baru kan? Okey, silakan. Sebenarnya saya nak pensan yang pening-pening tu, sebenarnya saya nak promosikanlah drama terbaru saya, Slow Akasia, tak lama lagi lepas raya ni. Tak tahu lah raya ke berapa ke, lepas raya Syawal ke, siapa tak pasti. Risik pada hati di Slow Akasia di TV3 tak lama lagi. Lama kita tak berlakon. Last Seputar Kasih Ramadan. Ini kembali lagi Ifah Razia. Nampak I'm back. You see me
Jangan risau Kak Farazia, Cik Saiful akan menyaksikan drama tersebut insya-Allah. Okey, terima kasih kepada kedua-duanya dan kepada para penonton. Sebentar lagi kita ada seorang artis yang sangat berbakat bersama dengan kita. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini. Rasaku ini telah pun berakhir, namun engkau hadir membuka pintu hatiku. Beribu harapan telah ku akhiri, dan kini ku sadar betapa sakitnya itu. Dia telah merubahku, dia terbaik buatku, dia sanggup ku menunggu. Demi cinta suci aku sanggup. Keegoanmu itu menawan hati, hingga ku terlupa siapa diriku ini. Takkan goyah cinta di hatiku, walau beribu kali ku ditolak. Dia telah merubahku, dia terbaik buatku, dia sanggup ku menunggu. Demi cinta suci aku sanggup. Terbaik buatku. Aku sanggup, andai benar cinta ini hanya milikku, tak akan ku soal takdir bersama dirinya. Dia telah merubahku, dia terbaik buatku, dia sanggup ku menunggu. Demi cinta suci aku sanggup. Rasaku ini telah pun berakhir. Itu dia Mantap. Aida Bahaman dengan judul lagunya Dia. Okey, anda di rumah mendengarkan suara Aida tu anda rasa wow, hebat. Kami di studio ni rasa suara ni cukup power, ada Aha. Khabar Aida? Alhamdulillah sihat. Raya okey? Alhamdulillah. Okey. Ini kabarnya adalah single terbaru daripada Aida. Ya, betul. Kalau boleh dikongsikan juga antara intipati lagu ni. Okey, sebenarnya lagu ni berkisahkan tentang kisah benar, iaitu komposer sendiri iaitu Abang Faiz Farhan. Dan dia berkisahkan tentang dia mengejar cintanya dan akhirnya dia dapat juga. Dan sekarang pun alhamdulillah komposer sendiri pun dah
dah berkahwin dengan dia. Oh, okey. Aida belum, dia tak ada. Belum lagi. Okey. Baik, okey. Kalau kita lihat sebenarnya lagu ini boleh dikatakan bagi mereka yang tahu dan mendengar pasti sesuatu yang mencabar juga untuk bukan saja untuk membawakan sebuah lagu tapi ekspresi yang tepat untuk sebuah lagu seperti ini. Okey, tentang cabarannya pula. Okey, cabaran untuk lagu dia ni sangat-sangat mencabar bagi segi vokal dan juga emosi. Sebabnya Aida jenis macam susah untuk dapatkan feel walaupun Aida pernah mengalami tersebut. Situasi-situasi lah. Tersebut je dia cakap. Dan Alhamdulillah cikgu vokal iaitu Cikgu Wan banyak membantu Aida dari segi emosi dan juga vokal lah. Okey, sewaktu Faiz Farhan merisik untuk lagu begini, Aida dah tahu dah dia memang menguji kekuatan vokal. Betul. Memang nak ambil cabaran tu ke bagaimana? Sebenarnya Aida sebab kita tahu Aida penyanyi utama satu kumpulan Ghazal. Betul. Ini vokal dia jauh. Jauh beza. Betul dia. Cabaran baru ya. Betul lah. Sebenarnya Aida agak sukar untuk menerima tapi Faiz Farhan sendiri cakap tak apa Aida, kita cuba. Aida try dia sebab dia tahu Aida boleh untuk lakukan lagu ni. So alhamdulillah lah dia banyak support lah. Pilihan tepat lah sebenarnya. Dan kalau untuk pengetahuan anda semua sebenarnya Aida ni sangat-sangat minat menyanyi dan dah menyanyi sejak berusia 6 tahun lagi dan menubuhkan kumpulan Ghazal Warisan Jari Seni. Betul. Kalau tak kisah boleh nyanyi Ghazal sikit tak? Boleh. Okey, ramai nak dengar. Ini lagu ballad ni dah ada. Cuba nyanyikan sedikit Ghazal untuk mereka dengarkan. Okey. Bila bulan mengambang, cahayanya gemilang, air mata pun berlinang. Terus kalau ada gambus memang saya dah main dengan songkok tinggi. Okey, baik. Aida, macam mana sambutan sekarang ini? Dah berapa lama dah Dia ni dikeluarkan? Dan macam mana sebenarnya sambutan daripada peminat itu? Okey, Dia ni dah dikeluarkan pada 18 Mac hari itu. Sekarang dah 1 bulan lah. And then sambutan alhamdulillah ramai yang menyokong dan juga ramai yang suka dengan lagu Dia ni. Sebenarnya untuk promosi lagu Dia ni, Wanita Hari ni adalah televisyen yang pertama. Ini adalah premier. Eksklusif, bukan saja stesen televisyen pertama tapi rancangan pertama yang dikongsikan lagu Dia. Okey, seterusnya seperti mana yang kita lihat di belakang ini ada juga video klip untuk Dia. Okey, jadi di mana mereka boleh menyaksikan dan bagaimana juga pengalaman merakamkan video klip ni. Proses pembikinan. Okey, sebenarnya pembikinan muzik video Dia ni sepatutnya setahun lepas. Tapi disebabkan pandemik kan, so kita terpaksa anjak dan juga sebenarnya banyak tempat yang kita dah cantik ni kat mana ni? Bagan Lalang. Bagan cantik. Tak jauh sangat pun sebenarnya. Dan ramai yang cakap suggest tempat ni. Tapi kita disebabkan COVID, so kita terpaksa lah tunda lah benda tu. So alhamdulillah inilah hasilnya. Okey, Aida, kongsikan dengan penonton Wanita Hari ini di mana mereka boleh dengarkan lagu Dia ini dan boleh berinteraksi mungkin dengan Aida. Okey, pada semua yang ingin tonton dan juga dengarkan lagu Dia, itu baru Aida, and then korang boleh pergi dekat YouTube channel Aci Buka Pintu dan juga korang boleh dengarkan di radio-radio tempatan dan juga di platform digital. Terima kasih. Okey, Instagramnya ada sekali lagi? Instagram Aida Bahaman _. Aida Bahaman _. Okey, terus beri sokongan anda dengarkan lagu terbaru daripada Aida Bahaman iaitu Dia. Okey, awak lagu terbaru bila? Nanti tengah buat. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada Aida kerana bersama kami dan terus beri sokongan kepada beliau dan selamat maju jaya kepada penonton Wanita Hari ini. Ada banyak lagi kami nak kongsikan bersama dengan anda. Teruskan bersama dengan kami. Wanita Hari ini. Baik, terima kasih dan kami harapkan anda penonton Wanita Hari ini telah mendapat manfaat daripada perkongsian kita tentang topik kita pada hari ini, terhakisnya rasa hormat. Dan hari ini memang hari Jumaat, hikayat perkahwinan, dan kami harapkan apa perkongsian kami ini memberikan suatu orang kata sinar kepada rumah tangga anda. Bukan saja untuk pasangan suami isteri tapi sebenarnya apa saja yang kita lakukan itu mencerminkan kepada anak-anak kita juga. Kalau baik ibu bapa tu, baik jugalah kepada anak-anak kita tu. Syukur, komunikasi, maaf dan
memaafkan, tanggungjawab dan juga amanah. Okey, baik. Esok kami akan kembali bersama dengan anda pada hujung minggu. Bila hujung minggu ni Saya suka dengan hujung minggu tu. Hujung minggu tapi topik hujung minggu ni cukup menarik. Akan mengimbau kenangan anda semua. Kongsikan bersama kami di Facebook dan juga di Instagram kami kalau ada snack kenangan sepanjang zaman yang anda gemari. Awak punya apa? Salah satunya. Saya ingat kalau beli yang biskut-biskut timbang kilo tu yang ada bunga warna-warni tu. Jam nenas kat tengah. Lepas tu yang bunga warna-warni tu itu snack kegemaran kecil-kecil. Okay. Awak apa? Sebab dia cakap kenangan kan, saya tak tahulah era saya dengan awak tu. Awak beli jajan dulu apa jajan? Saya jajan. Jajan rota kot. Yang macam apa roda tu. Okey. Dan esok sebenarnya banyak perkongsian yang akan mengimbau kenangan kita seperti roti kaya, aiskrim Malaysia, putu piring, dan banyak lagi. Dan kami juga perlukan perkongsian pada anda untuk kami kongsikan untuk topik kami pada hari esok. InsyaAllah. Kemeriahan esok tu kita tak tahu macam mana, tapi pastinya ada macam-macam perkongsian berkenaan dengan snack kenangan zaman dulu-dulu. Kongsikan, jangan lupa di Facebook dan juga Instagram. Kami undur diri dulu hari ini. Teruskan jaga diri anda. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.